telah ditaja oleh Amal Limited Edition. Dapatkan jersey Final Showdown tribute kepada CR dan juga Messi Final World Cup mereka. Dan anda berpeluang untuk menyertai cabutan betul untuk mendapatkan iPhone 14 dengan harga hanya RM50. Dengan hanya mendapatkan jersey ini saja. Link semua di description. Dalam video kali ini, kita nak tengok 5 calon utama target striker Manchester United pada Januari nanti. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak tengokkan 5 striker utama target Manchester United. Disebabkan lah ni, mereka sudah pun officially kehilangan Cristiano Ronaldo. Aku tahu semalam JDT menang dengan Selangor, Argentina menang dengan Mexico, France dah layak ke round 16. Nanti kita sembang lah. Tapi kita nak review sikit je JDT dengan Selangor. Perlawanan JDT dengan Selangor ni membuktikan yang match fitness ni memang sangat penting. Bagi aku, player Selangor memang patut salahkan diri mereka sebab mereka tak dapat kill the game waktu first half. Memang banyak gila chance yang mereka ada waktu first half, tapi tak dapat dikonvertkan menjadi gol disebabkan penjudahan mereka yang sangat poor. Aku rasa memang sayang gila Selangor sebab mereka tak dapat kill the game waktu first half. Sebab waktu second half kita dapat nampak lah player-player Selangor memang nampak exhausted gila. Memang nampak kurang agresif berbanding first half. Dan nampaklah JDT memang makan mereka lah waktu second half. So itulah review JDT berhadapan dengan Selangor. Sebab ada ramai lagi yang akan review, so kita bagi kat mereka lah kan. Dan review World Cup kita akan tunggu semua game jalan waktu match week kedua, baru kita akan review. So kita nak tengok 5 calon utama striker Manchester United yang kemungkinan Manchester United akan membeli pada Januari nanti. Manchester United memang tak ada pilihan lain selain untuk mendapatkan striker baru. Disebabkan lah ni mereka hanya ada pilihan Anthony Martial sebagai seorang striker tengah. Adalah player lain contoh macam Marcus Rashford pun boleh main striker tengah. Tapi Manchester United tak ada pure striker selain Anthony Martial. So memang mau tak mau kena dapatkan seorang striker baru juga. So kita tengok 5 calon utama dulu. Nombor 5 kita ada Jonathan David daripada Lille. Jonathan David ni sedang bermain bersama Kanada di Piala Dunia. Telah bermain sekali dan kemungkinan akan melakukan penampilan kedua mereka waktu berhadapan dengan Croatia nanti. Dan Jonathan David ni dah lama dah dikaitkan dengan Manchester United sebenarnya. Dan penampilan dia dalam Ligue 1 pun memang cukup padu. Walaupun pasukan mereka lah ni untuk umbang-ambing. Telah menjadikan 9 gol dan buat 3 assist daripada hanya 15 penampilan dalam Liga. Dan memegang tag harga 45 juta euro. Dan kemungkinan besar kalau Manchester United nak tembus dia, mungkinlah ke 60 ataupun 70 juta euro boleh dapat. Dan mungkin boleh jangkau ke harga lebih tinggi disebabkan kontrak je akan berakhir pada Jun 2025 nanti. Lama lagi nak habis. Jonathan David bukanlah seorang pemain yang boleh main sebagai seorang top striker saja. Dia juga boleh main sebagai seorang second striker dan juga attacking midfielder. Dan cara permainan Jonathan David ni lebih kurang macam Fox in the box. Dia lebih kurang suka menyelinap dalam kotak penalti untuk jadikan gol. Walaupun pergerakan dia macam Fox in the box, tapi tak bermakna dia ni adalah seorang player slow. Dia ni juga adalah seorang player laju, antara player yang terpantas juga dalam pasukan Lille. Dan mungkin variasi posisi yang dia gunakan ni mungkin akan berikan kelebihan dekat Erik ten Hag nanti. Yang keempat, calon ni agak mustahil juga untuk didapatkan adalah Victor Osimhen daripada Napoli. Penyerang Napoli dan juga Nigeria. Setakatlah ni just aku buat video lah kan. Tapi aku rasa memang agak mustahil lah Manchester United untuk dapatkan Osimhen. Disebabkan apa? Yang pertama sekali adalah harga aku rasa tak ada masalah. Tapi yang paling jadi masalah dia adalah disebabkan lah ni Napoli dalam title race. Dan aku rasa kemungkinan besar Napoli ni tak mau hilang punca striker mereka, punca gol utama mereka waktu lagi-lagi pertengahan musim. Dah lah susah nak cari pengganti. Lepas tu mereka nak lepaskan sumber gol terbaik mereka pula kan. Osimhen telah berjaya menjadikan 9 gol daripada hanya 11 penampilan saja dekat Serie A. Memang prolific. Lah ni market value Osimhen adalah 70 juta euro. So kemungkinan kalau Manchester United betul-betul nak dapatkan, kemungkinan besar harga atas 100 juta lah. Disebabkan apa? Disebabkan faktor Napoli tak mau lepaskan dia. Dan juga kontrak dia pun akan berakhir lambat lagi, iaitu Jun 2025 juga. Dan aku rasa Napoli mereka tak ada apa-apa pressure sebab nak lepaskan Osimhen ni. Disebabkan Osimhen pun lah ni sedang bahagia dekat Napoli. Tapi kita bayangkanlah kalau lah jadi transfer ni kan, aku harap tak jadilah. Disebabkan apa? Disebabkan harga lah. Harga yang tinggi akan memberikan pressure dekat pasukan dan juga lagi-lagi pressure dekat player baru. Dan macam kita tahu, banyak player-player daripada Serie A yang main dekat EPL ni kebanyakan yang gagal. Disebabkan apa? Disebabkan mereka tak dapat adapt dengan kepantasan tempo dalam EPL. Aku bukan nak kata EPL lagi bagus daripada Serie A, tapi kita kena akui tempo dekat Serie A dengan EPL jauh beza. EPL memang laju. So tak semestinya player yang perform dekat Serie A boleh perform dekat EPL. Tengok je lah Lukaku kan. Lukaku betul-betul meletup dekat Inter Milan, tapi bila main Manchester United, bila main dekat Chelsea memang tak perform. Walaupun sebelum tu dia pernah perform bersama Everton. Mungkin dia dah lupa dah nak perform dekat EPL macam mana. So kita ke nombor 3 pula. Nombor 3 ni adalah calon antara calon yang realistik juga, iaitu Joao Felix daripada Atletico Madrid. Sebelum kita nak sembang pasal kepindahan dia ke Manchester United ke apa ke, memang Joao Felix ni dah tak ada haluan dah. Memang dah tak ada hubungan dah dengan Atletico Madrid. Adalah hubungan lagi, tapi dah tak sehaluan. Disebabkan apa? Disebabkan dia ni pernah kritik taktikal Diego Simon. Dan Simon pun pernah balas kritik dengan dia. Dan Simon pun tak selalu dah turunkan dia. Nasib baiklah dia tetap dapat collab dekat Portugal. Dan dekat Portugal pun lah ni dia dah perform dah. Satu game telah skor 1 gol ketika berhadapan dengan Ghana hari tu.
Dan sejak ada kritik Diego Simon tu, aku dah tak nampak dah jalan balik dia ke Atletico Madrid. Dan Joao Felix ni kalau dia tak pindah PMU pun, aku rasa dia akan pindah pergi kelab lain. Dan aku tengok banyak rumuskan, bukan dia perkaitkan kepindahan ke Manchester United, tapi dia perkaitkan kepindahan ke Bayern Munich. Disebabkan lah ni Bayern Munich pun sedang cari striker baru. Dan Joao Felix lah ni memegang harga 50 juta euro sahaja. Memang tak pernah capai expectation selepas perpindahan berharga 127 juta euro ke Atletico Madrid daripada Benfica. Tak tahulah harga tu jadi beban ataupun Atletico Madrid yang overpaid kepada Benfica. Tapi still aku rasa kepindahan Joao Felix ke Manchester United ni adalah sangat susah disebabkan hubungan buruk yang baru berlaku antara Manchester United dan juga Ronaldo. Kalau kita kira ikut logik lah kan, player macam Joao Felix dia dah lah player Portugal. Lepas tu kemungkinan besar lah dia idolakan CR sebagai idola dia. Takkanlah dia nak pergi dekat kelab yang layan idola dia macam tai. So kita kena fikir macam tu lah kan. Tapi berkemungkinan besar juga Joao Felix akan berpindah ke Manchester United. Dan aku rasa dia akan pindah ke Manchester United kalau tak ada pilihan lain. Tapi lah ni pilihan boleh kata banyak jugalah. Sebab Chelsea, PSG pun cuba nak dapatkan dia, disebabkan harga dia 50 juta sahaja. Tapi kontrak dia masih panjang lagi, iaitu sehingga Jun 2026. Tapi mungkinlah disebabkan dia dah tak ada sehaluan lagi dengan Atletico Madrid, Atletico Madrid mungkin akan willing untuk lepaskan dalam harga 50 ke 70 juta euro. Tapi still mahal bagi aku. Tapi itulah lah ni striker memang mahal, disebabkan lah ni kekurangan stok striker dekat dunia. Hang tengoklah lah ni tak ramai yang boleh main sebagai role striker nombor 9. So itulah disebabkan harga striker memang mahal. So kita menuju ke nombor 2 pula. Nombor 2 kita ada Memphis Depay daripada Barcelona. Memphis Depay adalah player Barcelona yang berpindah daripada Lyon dulu. Dan sebelum dia berpindah ke Lyon, dia adalah player Manchester United. Dulu dekat Manchester United, dia ni pernah digembar-gemburkan sebagai wonderkid yang akan berjaya sebagai seorang pemain bola sepak, memakai nombor 7 dekat Manchester United dulu. Tetapi disebabkan overhype dan juga dia ni lupa diri, dia ni fail dekat Manchester United dan kembali revive career dia dekat Lyon dan berpindah ke Barcelona secara percuma. Tapi kepindahan dia dekat Barcelona ni boleh dikatakan sebagai langkah yang agak silap, disebabkan Barcelona telah mendapatkan seorang striker yang lagi bagus daripada Depay. Walaupun kita tahu Depay adalah seorang striker memang klinikal dekat Lyon, tapi kita kena akui Lewandowski adalah seorang striker yang lagi bagus daripada Depay. Dan terbukti Lewandowski telah berjaya menjadikan 18 gol daripada 19 penampilan bersama Barcelona setakat lah ni. Dan Depay baru saja bermain 2 perlawanan dalam La Liga bersama Barcelona dan memang dia ni memang terdesak untuk dapatkan game time. Nasib baiklah Belanda still panggil dia disebabkan dia ni tak dapat game time dan juga disebabkan kecederaan. Tapi still Memphis Depay adalah seorang player yang sangat hebat dekat Belanda dan aku rasa dia ni adalah salah satu calon yang realistik untuk Manchester United disebabkan harga dia ni terjangkau. Market value dia hanya 20 juta euro saja dan dia bukanlah player crucial daripada Barcelona yang kemungkinan besar Manchester United akan mudah untuk mendapatkan dia. Tapi Manchester United kena ingat sebab lah ni ada persaingan daripada banyak kelab, terutama sekali dengan Chelsea. Sebab lah ni Chelsea pun terdesak untuk cari striker baru. Tapi kalaulah betul rumor Cristiano Ronaldo ke Chelsea, kemungkinan besar Depay akan ke Manchester United. Tapi Depay juga ada dikaitkan dengan Juventus juga. Kita nak tengoklah macam mana kan. Tapi setakatlah antara 4 calon ni, Depay adalah calon yang paling realistik lah. Kita ke nombor 1. Nombor 1 juga player Belanda juga, macam kita semua tahu lah kan, Cody Gakpo. Cody Gakpo sebenarnya hampa berpindah ke Manchester United pada sama transfer lepas. Tapi disebabkan Manchester United telah berjaya mendapatkan Anthony, dia pun terus berhentikan untuk mendapatkan Cody Gakpo. Dan Cody Gakpo pun sendiri mengakui yang dia ni hampa berpindah ke Manchester United. Dan aku rasa memang Manchester United agak menyesal lah sebab tak dapatkan dia. Disebabkan ni prestasi dia memang sangat hebat dekat PSV dan juga World Cup pun memang sangat bagus. Dalam 2 game dekat World Cup dia telah berjaya menjadikan 2 gol, termasuk 1 gol ketika berhadapan dengan Ecuador hari itu. Dan ni Cody Gakpo memegang harga 45 juta euro. Tapi dengan performan hebat dia dekat World Cup dan kemungkinan besar Belanda akan dapat marah lebih jauh dan kemungkinan Cody Gakpo boleh skor lagi banyak gol, aku rasa kemungkinan harga dia akan meningkat dengan mencanak naik lah. Dan good luck lah untuk Manchester United untuk dapatkan dia. Siapa suruh tak boleh awal-awal. Dalam Liga Belanda, daripada hanya 14 game, dia ni telah berjaya menjadikan 9 gol dan buat 12 assist, lebih daripada 14 contribution daripada 14 game. Memang padu lah. Tak tambah lagi dalam Europa League punya prestasi, dalam pasukan Belanda pun memang cukup padu. Dan Cody Gakpo ni juga bukanlah seorang striker yang boleh finish the ball saja, dia ni juga boleh buat assist. Sebuktilah kan, daripada hanya 14 game dia telah berjaya buat 12 assist. So memang gila play ni kan, memang rugi gila kalau Manchester United terlepas dia. Dan Cody Gakpo ni tak banyak gunakan acceleration dan juga pecutan, walaupun dia ni adalah seorang player yang laju. Dia ni selalu menggunakan otak lah dalam kotak penalti. Seorang player yang cukup cerdik dan boleh berada di tempat yang betul untuk skor gol. Dan Cody Gakpo ni kira memang versatile lah, boleh main dekat banyak position. Boleh main sebagai seorang striker tengah, boleh main sebagai seorang right winger. Tapi posisi yang selalu sangat digunakan dekat PSV adalah left winger. Tapi dekat Belanda dia banyak main sebagai seorang striker dan boleh dikatakan berjaya juga. Dan kemungkinan besar kalau Manchester United tak dapatkan dia, mungkinlah akan mencapai harga sehingga 80 juta. Sebab ni jangkaan aku lah, disebabkan tambah prestasi
belanja dekat World Cup pula. Memang PSV nak jual dah, tapi disebabkan prestasi hebat dekat World Cup, mungkin ada demand daripada kelab-kelab lain yang mungkin akan menaikkan harga dia. Dan Manchester United mau tak mau memang kena beli striker baru, tak kira lah siapa. Jangan nak beli Choupo-Moting sudah. Choupo-Moting tu padu kat Bayern sebab supply elok. Kalau main kat MU, tengok CR, Tara CR main kat MU pun teruk. Ni nak arak Choupo-Moting, memang ancok amat. Adalah nama-nama lain dalam rumor seperti Ivan Toney daripada Brentford, tapi tu kuasa macam agak susah lah, tapi tak mustahil juga. Sebab Ivan Toney main dekat Brentford, kemungkinan besar lah dia ada harapan untuk main dekat kelab besar. Walaupun Manchester United bukanlah kelab besar sangat, tapi besar lah daripada Brentford kan, walaupun tu kena bantai dengan Brentford. Okey lah kan. So itulah 5 calon striker untuk Manchester United. Dan apa rasa siapa lagi calon striker yang Manchester United akan cuba rampakkan pada Januari nanti? Hampa komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Jangan lupa beli ni, baju Amal Limited Edition, baju final showdown antara CR dan juga Messi, okey? Dan Assalamualaikum.